Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalam ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Anda bersama dengan saya Da'i Fahmi di dalam program dan rancangan kita seperti biasa di waktu pagi, iaitu rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah? Dah sahur ke belum? Sempat sahur ke tak? Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mewakili kru dan produksi mendoakan tuan-tuan yang dirahmati Allah agar sentiasa berada di bawah payungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita dapat habiskan bulan Ramadan ini dengan amalan dan juga kita tingkatkan keimanan kita, dan moga-moga kita dapat berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik yang kita bawakan pada pagi ini iaitu topik yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan amalan malam nuzul Quran. Dan seperti biasa, saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita yang kita jemput bukan calang-calang, iaitu Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Ustaz? Sihat. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz dah bersedia ke hari ini Ustaz? Good, Always ready. Always ready. Mantap. Ustaz dah bersedia, saya pun dah bersedia, dan saya harap tuan-tuan sidang para penonton yang berada di rumah juga bersedia dengan buku nota dan juga pen untuk sama-sama kita catat dan juga kita mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Seterusnya, kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, kita dapat tingkatkan amalan kita, kerana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Jadi sama-sama kita rebut peluang ini. Kita cari ilmu, kita gali ilmu, mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga kelak insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada mukadimah kita pada pagi ini berkenaan dengan amalan malam nuzul Quran. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Baik, dalam bulan Ramadan ini salah satu daripada perbincangan utama adalah tentang Al-Quran yang diturunkan. Dan pengkhususan pula Al-Quran diturunkan itu, kita namakan malam itu dipanggil sebagai Nuzul Quran. Okay? Yakni waktu turunnya Al-Quran. Mula-mula sekali, jom kita belajar sikit besarnya Al-Quran ni. Quran ni datang daripada Allah yang Maha Mulia. Quran ini diturunkan oleh malaikat yang paling mulia. Quran ini didatangi dengan bahasa yang paling mulia. Quran ini diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Quran ini diturunkan kepada umat yang paling mulia. Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan yang paling mulia. Dan Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang paling mulia. Maka semuanya, bila sebut tentang Al-Quran, maka semuanya adalah kemuliaan. Maka pagi yang berbahagia ini, Ramadan dengan Ramadan ini, maka kita nak cerita sikit tentang nuzul Quran, yang mana berpandukan kepada surah Al-Isra, surah 17 pada ayat 105. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Yakni kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, yakni Al-Quran itu adalah suatu kebenaran. Dan kemudian
kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk dengan Al-Quran itu menyampaikan khabar gembira dan memberi peringatan. Jadi untuk kita faham Quran dan nuzul Quran ini, kenapa Al-Quran diturunkan? Pertama, Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang tiada tak ada kebengkokan. Kita baca dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la Raiba Fi. Ya, di dalam kitab Quran tak ada keraguan langsung, semuanya tepat belaka. Itu kenyataan. Dan kemudian Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ini dengan Allah utuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan mubasysyiran wa nadhira, khabar gembira dan juga pemberi peringatan. Maka Al-Quran sepatutnya di dalam mukaddimah kita ini kita kena letak dalam jiwa kita, adakah Al-Quran yang ada pada kita hari ini memberi khabar gembira untuk kita dekat kepada Allah, ataupun kita tak faham-faham sampai sekarang? Allah. Ataupun Al-Quran yang ada pada hari ini memberi peringatan tentang dosa, tentang hukuman, supaya kita jauh daripada maksiat dan dosa. Ya, maka sebab itu memahami nuzul Quran bukan sekadar nyambut malam-malam tertentu, bukan. Kita tak nak sekadar sambutan menjadi sambutan, takwim menjadi takwim, tapi dia tidak boleh menjadi penghayatan dan juga pengajaran. Wallahu alam untuk mukaddimah dulu insya-Allah. Masya-Allah, mukaddimah yang sangat baik. Bila Ustaz sebut tadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, diturunkan kepada para malaikat, pada malaikat yang mulia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, kemudian diturunkan kepada umat Islam iaitu umat terakhir, iaitu kita semua ni, umat yang paling mulia. Maka kita kenalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab sekarang ni Ustaz, kita terlalu leka dengan gadget kita. Ya, betul. Terutama sekali handphone kita. Terlalu leka, bangun-bangun pagi, apa yang kita cari dulu? Kita cari handphone kita dulu. Scroll media sosial dan sebagainya. Tapi di dalam bulan Ramadan ini, sama-sama kita ubah diri kita. Kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Supaya apa? Al-Quran ini akan menjadi teman kita dan juga menjadi pemberi syafaat kepada kita nanti di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Daripada Facebook soalannya, daripada Syahiralia Muhammad. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz, dai dan semua. Ustaz, amalan malam nuzul Quran. Soalannya ada dua Ustaz. Yang pertama, bagaimana dikatakan sahabat Al-Quran dan Al-Quran akan memberi syafaat di akhirat serta peneman di alam kubur? Yang kedua, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak Al-Quran. Bagaimana untuk kita juga mampu jadi seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih kepada Syahiralia Muhammad atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut Al-Quran dikaitkan dengan sahabat Al-Quran, bila sebut Al-Quran dikaitkan dengan syafaat Al-Quran, bila sebut Al-Quran itulah akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tiga hal ini bolehlah kita letakkan sahabat, siapa sebenarnya sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran bukan sekadar dia pegang Quran mana-mana dia pergi gitu, bukan. Sahabat Al-Quran adalah apabila dia merujuk seluruh kehidupannya berpandukan Al-Quran. Bila Al-Quran kata may yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Jadi siapa yang ikut Rasul maka dia taat kepada Allah. Maka kalau dia jadi sahabat Al-Quran, maka dia akan mendatangi sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya. Ya, itu sahabat Al-Quran. Kena ingat, sahabat Al-Quran adalah orang yang menggunakan Al-Quran daripada hidup sampai matinya. Isi kandungan di dalamnya, daripada dia jaga sampai dia tidur semula, apa yang dia buat perlu berpandukan Al-Quran, yakni halal, haram dan sebagainya, kembali kepada mukaddimah kita, pembawa berita gembira dan peringatan. So ini Al-Quran. So kalau kita nak rasa kita ni sahabat Al-Quran, bukan sekadar tadarus dekat grup WhatsApp, bukan. Bukan tadarus sebulan sekali, kemudian selepas Ramadan ruyuk, tak tahu ke mana pergi, kan. Dan kita tak nak jadi Al-Quran menjadi sahabat dan Al-Quran itu sekadar menjadi bahan perhiasan di rumah kita, kita tak nak. Benar. Tapi Al-Quran didampingi itu, Al-Quran yang dianggap kita menjadi sahabatnya adalah menggunakan 6,236 ayat itu di dalam seluruh kehidupan. Baik, yang kedua syafaat.
Bagaimana kita nak dapat syafaat? Ini jaminan yang baginda Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, Nabi bagi tahu dah bahawa mana-mana orang, mana-mana di antara kita ini yang akrab dengan Al-Quran seperti mana akrabnya sahabat tadi itu, maka Al-Quran ini akan jadi syafaat. Syafaat ni apa? Syafaat ni bukti untuk ke syurga. Syafaat ni memohon keampunan sehingga kita dipermudahkan melalui laluan-laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syafaat. Maka kalau nak dapat syafaat, jadi sahabat Al-Quran. Bagaimana sahabat Al-Quran? Sahabat yang sentiasa memegang seluruhnya dalam contohkan seluruhnya dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah akhlaknya Nabi. Ya, memang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Aisyah cerita gitu bahawa Nabi ini akhlak dia adalah Al-Quran. Apa maksud akhlaknya? Hubungan Nabi dengan Allah ada dicerita dalam Quran. So kita kena merujuk tu. Bagaimana Nabi berhubung dengan Allah melalui akidah tauhid dan keimanannya. Akhlak Nabi sesama manusia. Lembutnya isi kandungan Al-Quran itu. Bahagianya isi kandungan Al-Quran. Sakinahnya Al-Quran itu ada pada Nabi SAW. Nabi tak marah. Nabi tak suka melenting. Nabi tak suka jatuhkan aib orang. Nabi tak suka fitnah orang. Itu akhlaknya Nabi. Yang gambaran itu sudah termeteri di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Betul apa yang Ustaz cakap tadi. Maksudnya kita Al-Quran ini adalah satu buku manual untuk kita. Ya, panduan untuk umat manusia. Sebab syurga bukan percuma. Nak masuk syurga perlu ada bayaran dia. Bayaran dia adalah mana Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan panduan di dalam Al-Quran, tinggal kita nak ikut sahaja. Yang haram tak boleh kita buat, yang halal kita teruskan buat, amalkan dengan amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kita dengan syurga yang tertinggi insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita kupas pada pagi ini adalah berkenaan dengan amalan malam nuzul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Ustaz Amran Yusof. Jadi kita telah pun menjawab soalan sulung daripada Facebook tadi. Kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita. Daripada Facebook juga soalannya. Ustaz dah bersedia ya? Baik. Always ready, saya? Ready. Masya Allah. Jadi kita akan sambut soalan daripada Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Adakah semua mazhab mempunyai pandangan yang sama mengenai tarikh nuzul Al-Quran? Adakah terdapat perbezaan cara amalan sebutan malam nuzul Quran mengikut mazhab? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, kalau disebut, saya pergi kepada soalan kedua dia itu dulu. Nak pergi yang tu dulu. Adakah ada kaedah dan tata cara sambutan nuzul Quran? Maka jawabannya tak ada. Nuzul Quran bukan waktu untuk kita menyambut macam kita sambut Hari Raya. Dalam syariat dia tak suruh kita buat sekian begini. Dan tidak ada hadis yang sahih yang membentangkan kepada kita tata cara daripada maghrib sampai ke subuh. Tak ada. Melainkan ya, nuzul Al-Quran ini bukan sekadar menjadi sambutan, tapi dia menjadi satu pengajaran kepada kita. Bila datangnya tarikh nuzul Quran itu, maka kita mengambil pengajaran. Tanya diri kita, aku dengan Quran ni agak-agak berapa kilometer jauh ni? Oh, contohnya kan, aku cari Al-Quran bila? Masa tak ada duit je ke? Masa bankrupt saja ke? Begitu pengajaran. Ya? Dan bila ditanya pula tu tentang adakah pandangan mazhab tentang tarikh, sebenarnya bukan pandangan mazhab tentang ni. Tarikh ini diperbincangkan oleh ahli kalender lah. Dalam kitab-kitab At-Tarikh ni, dia akan bincang tarikh nuzul Quran ni bagaimana. Baik. Hakikatnya, kalau kita di Malaysia ni, kita sambut 17 Ramadan.
17 Ramadan. Itu nuzul Quran, tarikh kita. Tapi tarikh ini telah diperdebatkan oleh para ulama dan kata sebahagian para ulama mengatakan kita terkeliru tarikh nuzul Quran dengan tarikhnya Perang Badar. Pada hakikatnya kalau mengikut sirah, 17 hari bulan Ramadan itu tarikh Perang Badar, bukan nuzul Quran. Ya, dia bercanggah. Baik. Yang kedua, ada pandangan daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang ada mengatakan 7 Ramadan, 14 Ramadan, 21 Ramadan, 28 Ramadan. Kerana semua ini jatuh kepada hari Isnin yang ada kaitan dengan kelahirannya Nabi SAW dan dia pula jatuh pada hari-hari yang dipanggil sebagai hari ganjil. Hari ganjil. Kemudian tapi yang terakhir sekali, ulama ada ambil satu hadis yang sahih dan mereka mengatakan terbaik tarikhnya kalau dipilih adalah pada malam 24 Ramadan. 24 Ramadan. Kerana 24 Ramadan itu dia berlaku di dalam 10 akhir Ramadan. Dan semua orang tahu bila Allah kata dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, maksudnya Al-Quran ini diturunkan pada malam Al-Qadr. Dan malam Al-Qadr pula itu, dia berada pada 10 malam yang akhir. Jadi tak termasuklah yang 17 tu. Kan ya? Dia duduk 10 malam akhir. 10 malam akhir pula dibincangkan adalah malam-malam ganjil. Ada hadis yang begitu. Tapi inilah hakikatnya. Dan last kali saya kata, sama ada dia 17, sama ada dia 7, 14, 21, 28 atau 24. Itu tak penting. Tapi yang paling penting adalah kita mengambil malam ke-21 tu sampai ke malam ke-29 sebagai jalan kita mengakrabkan kita dengan Al-Quran. So, ini tak penting. Kita tak penting tarikh lahir kita tak penting. Tapi bagaimana kita lahir di dunia ini untuk menjadi hamba kepada Allah Ta'ala itu penting. Ini tarikh lahir mesti nak sambut. Tarikh lahir sambut. Lepas sambut lupa Tuhan. Betul. Kan ya? Maka ini penting. Pertama sekali ada tak tata cara sambutan? Tak ada. Tak ada sambutan. Awak tak payah buat ketupat, tak payah buat lemang tu semua tak ada. Yang kedua, tarikhnya itu khilaf para ulama dan satu pun ulama tidak mengatakan klaim akulah yang paling sahih. Tapi ramai ulama mengambil jalan mudah kata 10 akhir yang terakhir itulah terjadinya nuzul Quran. Wallah. Walaupun pun khilaf-khilafnya kita meraihkan khilaf daripada para ulama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagaimana yang Ustaz cerita tadi, jangan fokus pada tarikh. Sebab bila kita fokus pada tarikh, dia akan jadi bermusim. Bila malam nuzul Quran, baca Quran, lepas tu tinggallah Quran. Tetapi fokuslah untuk kita tingkatkan bacaan kita, untuk kita tingkatkan berapa kali kita khatam dalam setiap tahun Al-Quran ini supaya betul-betul masuk ke dalam jiwa kita, masuk dalam hati kita, seterusnya menjadi peneman buat hati kita dan peneman untuk diri kita di akhirat nanti. Jadi Ustaz, kita nak berehat sebentar. Baik. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu amalan malam nuzul Al-Quran. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari sama-sama saya nak ingatkan kepada tuan-tuan untuk kita merebut peluang ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita peluang untuk hidup di bulan Ramadan ini, untuk sama-sama kita tingkatkan amal kita, untuk sama-sama kita memahami, bukan sekadar membaca tetapi memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Moga-moga kita dapat menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita daripada Sirna. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Soalan saya, apa pandangan Ustaz bagi mereka yang mengkhususkan amalan-amalan tertentu pada hari-hari tertentu? Contohnya pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, termasuklah malam nuzul Quran. Waktu ini semuanya berlumba-lumba meraih pahala. Bila berakhir sahaja Ramadan, amalan tersebut tidak rancak lagi. Sedangkan kita tahu amalan membaca Al-Quran, solat malam, bersedekah itu sampai ke hujung nyawa. Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Sirna atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sirna. Ini cahaya ni. Masya Allah. Cahaya. Okey, baik. Apabila kita menyebut tentang amalan khususiyah, amalan khususiyah ini adalah amalan ibadat. Maka asas sebagai orang Islam, kita harus tahu bahawa haram beramal melainkan adanya hujah dan nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Benar. Kita tak boleh pandai-pandai kalau solat 5 waktu, tiba-tiba kita nak buat solat 3 waktu atau solat 11 waktu. Tak boleh. Ya, kita tak boleh. Amalan khusus ciptaan manusia tak boleh. Melainkan amalan itu berpandukan daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amalan kita bulan Rejab contohnya. Bila dah tanya ni kita sentuh jugalah sebab walaupun kita dah Ramadan ni. Baik. Pada bulan Rejab, kalau diajar oleh Saidina Umar Al-Khattab adalah banyak bersedekah makan. Tapi bulan Rejab pula kita banyak puasa. Sedangkan puasa-puasa pada bulan Rejab kebanyakan hadisnya dhaif, ada dhaifun jiddan, malah ada yang maudhu'. Itu amalan khusus jangan buat melainkan adanya petunjuk. Ada nas. Kita pergi pula katalah naik pula satu bulan Sya'ban. Walaupun kita ada Ramadan ni, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Nabi suruh puasa. Masa tu kita rajin pula buat kenduri. Kalau perasan, kalau da'i perasan, kita orang Melayu ni, Melayu termasuklah Jawa dan Banjar. Dia bulan Sya'ban patutnya Nabi suruh memperbanyakkan puasa. Tapi orang Melayu kenduri arwah, orang Melayu kenduri nyambut Ramadan. Dan paling buruk sekali apabila mereka mengatakan bahawa kenduri arwah ni kena buat disebabkan arwah akan balik pada bulan Ramadan nanti. Ini satu pembohongan dan pendustaan di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ditanya tentang amalan khusus, maka saya katakan tiada amalan khusus melainkan amalan-amalan yang telah dicontohi atau diteladankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Okey, dan sepatutnya amalan-amalan yang ditanya ni sepatutnya nuzul Quran ataupun hari kejadian turunnya Al-Quran itu mengingatkan kita bahawa aku berada pada 10 akhir Ramadan, aku kena tambah baik amal ni. Al-Quran bila kita duduk dengan dia, nuzul Quran, aku tahun ni baca banyak mana ya? Contoh begitu. Maka sebab itu Al-Quran sepatutnya bukan disambut malamnya, tapi kita bergerak cergas untuk melakukan kebaikan, dan salah satunya adalah mentadabbur isi kandungan Al-Quran, yakni pada 10 akhir Ramadan. Ini penting kerana jadikan nuzul Quran sebagai peringatan, reminder, ya, soft reminder lah kata-kata kan. Maka kita dengar, nuzul Quran lah. Bagi orang Melayu kita kata 17 hari bulan. So apa aku dah buat dia 17 hari dah, bacanya belum? Belum baca. Apa lagi nak tadabbur? Maka sebab itu kita kena faham dari sudut ni. Saya katakan lagi bahawa tiada amalan khusus melainkan amalan yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kisahlah awak berada pada bulan apa sekalipun. Betul. Ustaz, sepatutnya malam nuzul Al-Quran menjadi satu malam muhasabah untuk diri kita. Betul. Cek diri kita balik. Ya Allah, aku selama berapa bulan lepas daripada bulan Ramadan tahun lepas, berapa juzuk je yang aku dah baca, berapa juzuk je yang aku dah tadabbur, tak sempat nak khatam pun tadabbur. Jadi tahun ni bila sampai kepada malam nuzul Quran, muhasabah diri kita balik, kita cek diri kita balik, berapa banyak yang kita telah amalkan di dalam Al-Quran ini.
berapa banyak ayat-ayat Al-Quran ini yang telah kita baca, yang telah kita tadabbur dan kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita dapat cek, kita tahu diri kita ini penuh dengan dosa, kita nak terus improve, orang kata upgrade diri kita. Betul. Menjadi insan yang lebih mulia, menjadi insan yang lebih baik, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik dan saleh, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan penonton seterusnya. Daripada Hana Wanci, soalannya, amalan pada malam nuzul Al-Quran dengan istiqamah membaca Al-Quran, adakah perlu menghatam membaca Al-Quran walaupun sekali? Bagaimanakah bagi mereka yang tidak sempat khatam Al-Quran? Bolehkah memilih surah yang penting sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Hana Wanci atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Persilakan. Baik. Pertama, nuzul Quran bukan sekadar sambutan. Yang kedua, nuzul Quran memberi peringatan bahawa kita berada pada 10 akhir Ramadan. Tu kedua. Yang ketiga, khatam Quran adalah sunnah pada bulan Ramadan. Kenapa? Disebabkan bulan Ramadan ini Jibril alaihissalam turun, ya, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertadarus. Maksudnya Nabi baca, Jibril dengar, Nabi baca, Jibril dengar. Maka kita boleh katakan ya, sunnah. Sunnah untuk khatam Al-Quran. Dan bagaimana pula kalau tak sempat? Maka saya katakan begini, Al-Quran ini ada 5 hak yang perlu diterjemahkan oleh diri kita. Yang pertama, iqra'ul Quran, baca Quran. Ya, baca ini dengan bacalah dalam Al-Lughatul Arabiyah, walaupun awak faham Al-Lughatul Jawariyah wal Banjariyah ni kan. Bacalah dalam bahasa Arab. Yang kedua, memahaminya. So, jangan hanya baca tetapi tidak melihat terjemahan dan kitab tafsir. Akhirnya, kitab ilmu yang paling besar ni kita tak faham. Rugi. Rugi, ya. Yang ketiga, amalkan apa yang kita faham. Ya, amalkan apa yang kita faham daripada apa yang kita baca, kemudian kita faham dan kita beramal. Ya, kena, sebab sifat orang beriman ini qalu sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Yang keempat, cuba hafal. Ini yang saya selalu ceramah mengata-kata. Kadang-kadang kita lagu Hindustan, kita hafal. Iya, Al-Quran sampai ketua. Surah-surah yang pendek-pendek belum lekat. Surah Ad-Duha belum dapat, surah Al-Bayyinah belum dapat, surah Iqra' bismi rabbikal ladzi Al-Khalaq tu belum dapat. Sedangkan surah itu adalah surah yang pertama diturunkan. 5 ayat pertama je, test tengok, ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ni. Kadang-kadang kita, ya Allah, umur dah 70, 80 masih mengabai. Tapi lagu Hindustan okey. Boleh. Lagu Hindustan terbaru, Allah Rabbi muskurani ki bajatum ho gungulani ki bajatum ho jiya jaina 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 hore piare. Hafal tu. Allah. Iya, sungguh. Maka jom, tu penting lah. Sikit saya ulang, ya. Pertama baca, kedua faham, ketiga amal, keempat hafal yang termampu, dan yang kelima ajar pada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah yang ngaji Quran, yang belajar Quran dan juga mengajar Al-Quran kepada orang lain. Inilah nilai sambutan nuzul Quran. Kita tak nak sambutan ada makan itu, ada makan ini gitu, buat bunga telur, itu aja kita dapat kan. So, kuasai 5 bahagian tadi. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan kupasan topik kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan amalan malam nuzul Quran. Dan kita telah pun meraihkan soalan daripada beberapa penonton kita, dan kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, insya-Allah, daripada Izara. Soalannya, Al-Quran bukan hanya sekadar untuk dibaca atau dihafal, malah perlu mentadabbur dan beramal dengan ayat Al-Quran. Soalan saya, bagaimana bagi individu yang hanya mentadabbur dan beramal sahaja tanpa mengkhatamkan sepanjang Ramadan tersebut? Apakah seseorang itu memperolehi kesempurnaan dalam menghidupkan peristiwa nuzul Al-Quran tersebut? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Izara atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, motif Allah Ta'ala turunkan Al-Quran adalah menjadi perlembagaan kehidupan seseorang. Jadi, katakanlah dia tu tak khatam Quran sepanjang Ramadan, tapi dia mengambil setiap inci ayat dan surah itu, dia belajar terjemahan dan membaca kitab tafsir. Contohnya Sahih Tafsir Ibnu Kathir ke Al-Qurtubi ke begitu begini. Maka adakah timbul ketidaksempurnaannya pada bulan Ramadan tersebut? Saya kata tak. Ya, tak. Mereka yang menguasai pemahaman dan bertadabbur dengannya, lalu beramal dengannya, maka adalah lebih baik daripada mereka yang khatam tetapi tidak mengambil hukum hakam di dalamnya. Berapa ramai orang yang mengaji Quran letak tangan tinggi-tinggi, dapat johan dan naib johan, tapi dia sendiri tidak mengambil hukum hakam di dalam Al-Quran. Ya, berapa ramai orang yang mahir penguasaan Al-Quran, tapi dia sendiri pun tidak membaca Al-Quran di dalam solat berpandukan kepada sunnahnya Nabi SAW. Maka ingat bahawa selagi kita itu dekat dengan Al-Quran dan Al-Quran membawa kita dekat dengan Allah, maka itu lebih baik daripada khatam dari sudut bacaan. Masya-Allah. Ini penting. Terutamalah saya orang perempuan terutamanya kan. Orang perempuan, ya Allah, cukup kuatlah dia punya khatam Quran ni. Perempuan hari ke-20 khatam dah. Yang lelaki belum start lagi. Okey. Cuma saya nak bagi tahu, jangan khatam itu hanya khatam dalam bahasa Arab saja. Sehingga awak hanya dapat pahala zikrullah, tapi lepas tu ada pula sembang-sembang yang tak elok. Gosip-gosip. Membahagikan pula grup ni. Grup E, grup paling pandai. Grup ni, grup yang tak berapa cerdik. Grup ni bukan nun mati dari kat nak mati. Contohnya kan. Maka tak sebenarnya. Al-Quran, ya, kalau Izara ni tanya, saya katakan pengalaman peribadi saya dan amalan peribadi saya pada bulan Ramadan, saya akan buka kitab Sahih Tafsir Ibnu Kathir dan sebanyak mungkin saya akan baca. Kenapa? Sebab bila kita tengok dalam kitab tafsir atau kitab terjemahan, maka kita akan lebih memahami asbabun nuzulnya. Kenapa turunnya ayat ni? Allah rupanya ada cerita begini. Kenapa ayat ni turun? Ayat ni turun di mana? Dan siapakah begini-begini? Kondisi cerita asbab kenapa turun ayat ni? Semuanya ada kat dalam tu. Berbanding daripada kita hanya mengekalkan baca. Ayat yang mengatakan Iqra, baca, memang disuruh baca. Apa maksud baca? Baca untuk faham isi kandungan. Ini sampai ke pencen baca tak faham ni macam mana? Kan? Nabi sebab dia orang Arab, Iqra, dia faham. Contoh ada orang tanya, Ustaz, baca Quran macam mana? Saya kata gini, katalah awak tak faham dari sudut zakat. Awak pergi jalan kat kedai buku dan awak jumpa buku tu namanya Az-Zakah, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Maka awak pun beli buku terjemahan dalam bahasa Melayu. Kenapa beli? Sebab nak baca. Sebab nak baca. Kenapa nak baca? Sebab baca baru faham. Itu kaedah dia. Tapi kita baca Quran tak faham. Maka kalau ditanya pada saya, kesempurnaan untuk menghidupkan Ramadan, khususnya nuzul Quran, adalah membaca dan mengetahui isi kandungan, bertadabbur, mengambil pengajaran dan beramal. Itu lebih baik daripada khatam dalam bahasa Arab.
Wallahu a'lam. Maksudnya khatam yang sebenar-benarnya adalah baca, faham dan amal. Betul. Bukan sekadar baca sahaja. Tak, itu khatam yang dimaksudkan adalah kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hari ni ramai ustaz, ramai bangga aku dah khatam berapa puluh kali. Tapi betul. bila tanya apa maksud ni, tak tahu. Betul. Tak faham dengan apa yang dia baca, sekadar baca di mulut sahaja tapi tak sampai di hati, tidak memahami. Saya nak tambah ya. Di mulut atau di minda itu hanya pengetahuan. Benar. Tapi kalau pergi di hati itu kesedaran. Benar. So manusia akan sedar bila mana ilmu itu sampai ke hati. Benar. Dan manusia belum sedar apabila ilmu sekadar menjadi knowledge, pengetahuan sahaja. So apabila sampai ke pengetahuan saja belum tentu dia beramal, tapi apabila dia sampai ke hati, insya-Allah dia akan amalkan apa yang dibaca dan difahami, insya-Allah. Jadi ustaz, kita nak uraikan soalan seterusnya daripada Kasih Nurul Shah. Soalannya, ustaz, apakah amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di malam nuzul Quran pahalanya dilipat ganda berbanding di hari-hari biasa? Bagaimana pula wanita-wanita yang dalam keadaan uzur? Bolehkah mereka mendapat pahala yang sama dengan berzikir tahmid dan bertahlil? Kerana mereka tak boleh membaca Al-Quran dan bersolat. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih kepada Kasih Nurul Shah atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil ustaz. Baik. Daripada awal kita sebut nuzul Quran berada pada malam Al-Qadar. Itu kena faham. Nuzul Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Maka sudah tentu lipatan kali ganda pahala yang apabila kita buat amalan itu berlaku. Sebagaimana yang disebut tentang orang yang beramal pada malam Al-Qadar, dia dapat 84 tahun pahala atau 1000 bulan. Maka begitulah malam itu bila kita ngaji Quran, bila kita rujuk Quran, bila kita tengok terjemahan Al-Quran, bandingannya jauh. Bandingannya sangat jauh. 84 tahun pahala, bayangkan. Itu nikmat. Itu pun kadang-kadang manusia bongkak dan sombong dengan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni dah jadi macam tak waras, beratur 3 km hanya nak makan satu makanan yang nama dia pelik waktu sekarang. Beratur panjang. Tapi di masjid Allah buka, siapa solat jemaah dapat 27. Tak nak juga. Tak nak beratur pula. Tak nak beratur pula. Itu masalah manusia. Maka kita katakan, kalau ditanya, Kasih Nurul Shah kata, pahala berganda? Ya, pahala berganda sesuai dengan jaminan Allah dalam surah Al-Qadr, iaitu 84 tahun. Apa saja yang awak buat pada malam nuzul Quran, kerana malam nuzul Quran itu berbetulan dengan malam Al-Qadr. Bagaimana pula wanita yang uzur? Baik. Yang wanita yang uzur, peringatan saya mudah je. Kenapa nuzul Quran baru nak baca Quran? Itu contohlah. Kenapa nuzul Quran baru nak baca Quran? Malam lain tak nak. Mendalam soalan tu saya. Itu sesuatu yang boleh kita fikirlah. Kalau dah memang sepanjang tahun kita memang berdamping dengan Al-Quran, maka kita tak risau sangat dengan malam tu. Kerana malam tu, tugas seorang wanita yang uzur adalah boleh memperbanyakkan zikrullah. Zikrullah yang besar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, zikir yang paling baik adalah mengingatkan diri kepada ke arah kematian dan bersiap sedia ke arahnya. Zikir yang paling baik adalah pada malam tersebut orang lain mengaji Quran, tapi awak duduk situ baca terjemahan Al-Quran. Contohnya kan, ya. Maka kita tengok, ya Allah, kenapa jadi gini? Aku lalai dan sebagainya. Aku dah berumur sekian. Maka sebab itu wanita yang uzur tidak terkurang pahalanya. Malah kita faham dalam ilmu Islam, wanita yang didatangi haid, yang uzur, maka dia itu dilipat ganda pahala melalui apa yang dia hadapi. Halangan untuk dia beramal itu satu pahala sebenarnya. Allah nak bagi dia rehat. Ya, tak payahlah pandai-pandai ambil pil tahan haid pula. Yang kedua, Allah bila dia duduk dalam keadaan itu, kadang-kadang orang yang datang haid ni dia serugut, sakit sampai melampau. Sakitnya itu sebuah keampunan dosa. Allah Akbar. Kan, ya? Maka yang ketiga, kalau dia tak boleh buat yang ni, jangan tinggal yang ni. Contohnya, baik, suami nak pergi solat tarawih, awak siapkan baju dia. Siapkan kemas-kemas. Anak-anak dengan keluarga nak buka puasa, masak bagi sedap-sedap. Itu sebahagiannya. Jaga rumah tangga dengan baik.
Dan kita kena jaga bahawa mereka pada malam tu tak baca Al-Quran. Mereka tak boleh solat. Tapi zikrullah tidak pernah putus. Jadi pastikan dia sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gandaan pahala sama seperti orang lain 84 tahun juga. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada soalan daripada para penonton kita yang dia sudah lanjut usia. Mungkin ada yang cakap, Ustaz, kita tak boleh nak baca Quran, tak pandai nak mengaji Quran. Boleh tak saya beli terjemahan sahaja? Terjemahan, dan saya baca terjemahan je tanpa membaca dalam kalimah Arab. Terjemahan saja. Tapi sebelum Ustaz nak jawab, kita nak melabuhkan tirai kita di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita akan sambung siaran di TV9 sebanyak lagi 30 minit lagi kita akan sambung di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan berjumpa di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru di siaran TV9. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu amalan malam nuzul Al-Quran, dengan sambungan lebih kurang 30 minit lagi Ustaz di siaran TV9. Jadi kita tak nak bawa masa, kita nak terus dengan soalan kita tadi sebelum kita rehat tadi Ustaz, tentang orang yang mungkin ada masalah nak membaca Al-Quran dengan kalimah Arab. Dia tak pandai nak baca dalam bahasa Arab. Jadi mungkin dia ambil inisiatif, Ustaz boleh tak kalau saya nak baca terjemahan saja, tafsir saja tanpa membaca dalam bahasa ataupun kalimah Arab? Ustaz, silakan. Baik, persoalannya adalah kembali kepada punca dulu. Kenapa awak tak boleh membaca Al-Quran? Ada soal kat situ. Kenapa? Adakah awak hidup selama 60-70 tahun tak pergi belajar Quran? Kalau tak belajar, maka hukumnya berdosa kalau kita tak boleh membaca Quran. Tapi kalau kita belajar, tak dapat, maka hukumnya dia tak berdosa. Merangkak-rangkak baca pun dapat 2 pahala kan? Maka itu dulu yang kita nak kena jawab. Bukan tak boleh, tapi boleh tak awak tak boleh baca tak boleh baca Quran tu kenapa? Kalau kita dalam usaha dah belajar tapi tak dapat, maka itu tak ada masalah. Kita kena terus belajar. Bila dalam kondisi dia tidak menguasai Al-Quran kerana kelemahan dirinya, itu okey. Maka apa hukum saya membaca terjemahan dan juga tadabbur saja? Maka hukumnya silakan. Kerana yang paling utama di dalam Al-Quran adalah mengambil hukum hakam di dalamnya dan menjalani ketaatan dengan perintahnya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling besar dalam hidup kita. Ya, jangan jadi orang yang pandai baca Quran, lagu ni dengan bayati, dengan lagu nahwan sampai tak ketahuan pula jadi ni kan. Pun jadi hal juga. Maka kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran kerana itu kelemahan diri saya, mengaji saya tak boleh Ustaz, saya tak boleh. Okey, tak apa. Awak perlu membaca terjemahan dan belajar isi kandungan Al-Quran dan awak bertadabbur, lalu beramallah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Quran. Itu cukup sempurna bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tapi gitu. Pokok pangkal dia yang penting kena ada usaha Ustaz. Ya, kena ada usaha. Jangan bagi alasan Ustaz, saya tak pandai baca. Umur berapa? 68. 68 belajar tak? Saya dulu ada kelas Ustaz, pergi masjid negara, pergi masjid negeri, pergi masjid daerah, pergi masjid ni. Tapi macam ni lah saya tak dapat. Maka yang tu tak apa. Sebab manusia diberi kelebihan yang berbeza dan kelemahan juga yang berbeza. Maka Allah tidak menghukum seseorang berdasarkan kelemahan yang Allah telah takdirkan kepada dia. Maksudnya jangan ambil jalan mudah lah. Ya, betul. Pokok pangkal kena ada usaha. Jangan ambil jalan mudah. Orang kata shortcut lah. Betul. Tak boleh baca Quran, tak apa. Aku baca tafsir je. Pokok pangkalnya kena belajar. Usaha. Selagi kita hidup, bagi saya Ustaz, umur bukan penghalang. Betul. Selagi kita hidup, walaupun umur kita dah 70, 80, selagi kita hidup, belum ada istilah terlambat kalau kita hidup. Kalau dah terlambat tu, bila kita dah masuk kubur nanti. Allah. Dah masuk kubur tu, itu baru terlambat. Jadi, selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita nyawa, kurniakan kita nafas, kurniakan kita tenaga untuk kita belajar, teruskan belajar sehinggalah
kita ke akhir hayat kita nanti? Dari saya punya pengalaman mengajar orang dewasa. Saya orang dewasa ni dia lebih cepat dapat. Walaupun dulunya dia buta. Tapi sebab orang dewasa dia fikir dia lapang, fikir dia luas. So bila kita mengajar dia mudah dapat. Oh, teknik dia begini, ini teknik begini. Berbanding anak-anak ni mula-mula dia ikut je, dia ikut dah lambat. Tapi orang dewasa ni dia bila dia dapat je, maka insya-Allah selepas tu dia akan jadi elok. Masya-Allah. Jadi itulah maksudnya yang nak cakap kat sini, tak ada istilah terlambat. Betul. Walaupun umur kita dah lanjut, kalau kita masih hidup, teruskan belajar sehinggalah ke akhir hayat kita. Jadi Ustaz, kita nak sambut soalan seterusnya daripada Facebook. Soalan daripada Jura Azlin Sufyan. Soalannya, bagi mereka yang bekerja di waktu malam tidak dapat melakukan amalan seperti yang tersebut, apakah ada amalan yang boleh dilakukan di siang hari yang dapat menyamai pahala seperti malam itu? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Jura Azlin Sufyan atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik. Dalam bab ibadah telah dijamin oleh Allah Ta'ala malam nuzul Quran itu adalah malamnya Lailatul Qadar. Jadi malam itu sebahagian orang dapat untuk beramal pada waktu malam. Sebahagian orang dia kena masuk kerja pukul 11 sampai esok 7 pagi. Shift ketiga. Shift ketiga. Jadi bagaimana keadaannya? Keadaannya yang pertama sekali, kalau kita melihat di negara-negara Arab atau negara Pakistan dan India, ramai di antara pekerja-pekerja Islam mengambil cuti kalau terpaksa tanpa gaji pada 10 akhir Ramadan. Benar. Ini betul-betul berlaku. Kita pula tak sampai hati. Sedangkan ini hakikatnya. Orang-orang Arab, orang-orang Pakistan dan India, mereka yang berjawatan ni dia apply cuti. Walaupun cuti dah habis, minta cuti tanpa gaji. Unpaid leave. Unpaid leave. Kemudian kenapa? Sebab dia nampak 10 akhir Ramadan itu adalah satu gambaran syurga bagi dia. Kita faham Ramadan adalah bulan Allah buka pintu syurga. Benar. Allah tutup pintu neraka. Allah buka pintu langit. Allah buka pintu keampunan. Allah buka pintu kerahmatan. Maka dia kata, tak apa. Potong gaji 10 hari tidak memiskinkan aku. Yang paling penting aku nak jadi kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ambil cuti. Tapi katakanlah memang tak boleh ambil cuti. Memang kilang kita yang kerja 3 shift ini memang waktu tu production dia kuat. Maka jawabannya mudah. Ketika awak pergi beramal, pergi bekerja, niatkan ikhlas untuk cari rezeki yang halal dan juga bantu keluarga. Maka katakanlah saya ketua keluarga tak dapat. Maka apa yang saya boleh buat adalah di tempat kerja saya bekerja dengan baik dan ikhlas, buat betul-betul jujur. Akhirnya pahala saya dapat banyak sebab rezeki yang saya bawa balik, anak-anak makan, isteri makan dan sebagainya. Sebahagian rezeki kita boleh share dengan masjid, anak yatim, sekolah tahfiz. Maka hakikatnya pergi kerja tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab awak sedang beribadah. Ibadah di sisi Allah bukan sekadar baca Quran dan salat. Ibadah ni apa-apa sahaja amalan yang baik, yang diredai oleh Allah Ta'ala, maka itu adalah ibadah. Dah, selesai. Yang tu saja. Maksudnya, dia dah memang tak boleh baca Quran, dia dapat tak pahala tu? Paling penting, saya andaikan mudah. Orang yang nak tidur, ni kaedah dia. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang nak tidur dan kemudian berangan-angan, bercita-cita ingin bangun tahajud, tapi sedangkan matanya mengalahkan dia. Oh pocut. Begitu kan. Maka tak bangun-bangun. Maka Nabi kata dia itu beroleh pahala seperti apa yang dia niatkan. Nah, nikmat. Jadi awak bila pergi kerja malam tu, Allahu Rabbi tak dapatlah nak qiyam malam ni. Tak. Awak sedang qiyam juga. Tapi qiyam di tempat kerja buat benda yang halal. Sambil-sambil itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Cari ruang. Ya, cari ruang, ada waktu rehat pada waktu tu, dekat nak sahur nanti pi cari 2 rakaat solat tahajud, banyakkan istighfar, insya-Allah. Cuba tengok Al-Quran 1-2 ayat, insya-Allah Allah mengasihimu, insya-Allah. Kena curi-curi masa. Mesti berusaha. Masya-Allah, jawapan yang baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Juhara Abu Bakar. Soalannya, pada malam nuzul Al-Quran, bolehkah isteri mengikut suaminya untuk beriktikaf di masjid?
Benarkah suami isteri tidak digalakkan untuk bersama pada malam nuzul Al-Quran agar dapat memperbanyakkan amal ibadah di malam itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Juhara Abu Bakar atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, hakikat solat tahajud ataupun qiyamul lail. Hakikat yang kita belajar, Nabi tahajud, kemudian Aisyah lena. Aisyah raba-raba, Nabi tengah tahajud kaki kan. Okey, baik. Itu hakikat biasa. Tetapi Nabi memerintahkan dalam hadis yang sahih supaya kita kejut pasangan dan anak-anak untuk beramal pada malam 10 akhir Ramadan, yang mana malam itu adalah salah satunya adalah malam nuzul Quran. Maka adakah salah isteri ikut suami untuk pergi beribadah? Tak salah. Tak salah, memang tak salah. Cakap elok-elok, bang, saya nak ikut, saya pun nak ambil juga kebaikan ni. Tak mungkinlah suami nak tolak, kan? Okey, baik. Jadi, salah ke tidak? Jawapannya tak salah. Tambahan lagi pengetahuan buat suami seperti kita adalah, Nabi bukan suruh kita je tahajud pada 10 akhir Ramadan. Nabi suruh kejut seluruh keluarga. Malah, kalau tak bangun, Nabi suruh renjiskan air ke wajahnya. Tapi kena bagi tahu dulu kan terkejut ke kan? Itu satu. Dan, ada pula soalan tadi, benarkah suami isteri tidak digalakkan bersama pada 10 akhir Ramadan itu kan? Baik, saya katakan bersama ini maksudnya berjimak pada bulan Ramadan. Baik, dalam hadis yang sahih diceritakan bahawa Nabi mengikat kainnya rapat pada 10 akhir Ramadan, maksudnya dia tidak berjimak dengan isterinya pada 10 akhir Ramadan. Itu benar mengikut hadis, tetapi bukanlah sebuah larangan mutlak. Bukan ya, yang kata haram ke Ustaz? Tak, bukan. Jadi hal itu betul. Kalau ditanya soalan ni, Johara ni kata betul, jawapannya adalah ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi mengikat kainnya, tidak berjimak. Kenapa? Sebab bila kita berjimak, maka badan jadi lemah. Bila badan jadi letih, nak bangun tahajud susah. Alah, water heater pula rumah rosak, nak mandi junub pun susah. Maka kan, dia jadi macam-macam keadaan. Maka yang terbaik adalah tidak bersama dengan memberi ruang kepada diri kita untuk sujud kepada Allah Ta'ala dengan lebih kukuh dan kuatlah. Masya Allah. Jawapan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu amalan malam nuzul Quran. Pejam celik kita dah last blok, Ustaz. Blok terakhir dah kita. Jadi kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Masripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Apakah yang menyebabkan amalan-amalan yang dilakukan pada malam nuzul Quran ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih pada Masripah Nur Jama'in atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Amalan tertolak ini, amalan tertolak kita nak jawab secara khusus tak? Saya jawab secara umum, secara global. Amalan ini di sisi Allah Ta'ala menepati. Disebut oleh yang pertama sekali penulis tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Kathir. Ibnu Kathir menyebut sebutan yang sama. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin sama, dan Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya As-Sunnah wal Bid'ah juga sama. Mereka menyatakan bahawa syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama mencari redha Allah, yakni ikhlas. Buat malam tu tak payah buat live ya. Ketika awak buat tahajud, jangan buat live tunjuk kat orang. Okay? Maksud ikhlas itu bebaskan kita daripada riak, menunjuk-nunjuk. Bebaskan kita daripada sum'ah, cerita pada orang lain kebaikan kita. Bebaskan kita daripada ujub dan bangga diri, dan bebaskan kita daripada mengungkit-ngungkit kebaikan. Jadi insya-Allah kita akan jadi ikhlas. Lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey, itu besar tu. Jadi itu satu syarat.
Syarat kedua untuk kita diterima amal kita adalah benar dan menepati sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi angkat takbir, begitulah awak angkat takbir. Macam mana Nabi baca Fatihah, sekianlah amalan. Nabi solat tahajud maksimum 13 rakaat, sedang-sedang 11 rakaat, paling kurang 9 rakaat, maka awak buat ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. So dua syarat utama. Semua amalan, bukan hanya malam nuzul Quran, bukan hanya malam Al-Qadr, tetapi semua amalan mesti ikhlas. Satu, bukan kerana manusia, dan kedua, mesti mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang tidak ikhlas, kita tahu ni, dai kan kita baca hadis orang mati syahid pun masuk neraka kerana tak ikhlas. Orang baca Al-Quran jadi juara, naib johan dan sebagainya pun ada yang masuk Al-Quran kerana dia tak ikhlas. Orang yang dermawan pun sama juga. Ini hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Maka dua jawapan tu paling besar. Jadi Masrifah Nur Jama'in dan semua sahabat dan sahabiah penuntun, maka setiap amal kita besar maupun kecil, jangan dirasa kecil, tapi ianya besar di sisi Allah. Dan letakkan dua syarat. Aku buat kerana Allah. Kalau tak betul yang ni, istighfar, betulkan balik niat. Yang kedua, aku harus belajar ilmu untuk mencontohi sunnahnya Nabi SAW dalam amal. Barulah diterima oleh Allah SWT. Kalau ikhlas tapi tak ikut Nabi, tak terima. Kalau ikut Nabi tapi riak, tak ikhlas kan, pun tak diterima. Maka gandingan itu seiring dan sejalan. Bagaimana untuk kita hadirkan keikhlasan dalam hati tu, Ustaz? Sebab kita manusia, fitrah kita akan ada perasaan yang kalau kita buat ni, satu untuk duit yang pertama. Yang kedua, kita buat untuk dapat sanjungan. Yang ketiga, mungkin kita buat ni adalah untuk kita dapatkan perhatian orang ramai, nak dapatkan like dan view dan sebagainya. Bagaimana untuk kita betul-betul hadirkan keikhlasan? Sebab mungkin simple kita sebut ikhlas tu, tapi untuk kita hadirkan kebenaran keikhlasan itu susah. Bagaimana Ustaz untuk memudahkan keikhlasan itu tertanam dalam diri kita? Simple. Kita yang masuk TV ni. Ini realiti. Benar. Kita yang masuk TV ni. Kadang-kadang bila kita pergi ceramah pun ustaz selebriti. Kadang kembang juga kita. Sebagai manusia. Fitrah manusia. So apa kita buat adalah istighfar banyak-banyak dan betulkan niat. Tak. Aku harapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sebahagian ulama mengatakan untuk kita membetulkan ikhlas kita atau mempertahankan keikhlasan dan niat kita, yang pertama sekali amal dalam keadaan yang sembunyi. Ini boleh menutup ruang hawa nafsu dan ruang syaitan yang akan menggelegak pada kita nanti. So bila contohnya awak boleh solat tahajud dan sunnahnya solat tahajud di rumah, maka di rumah adalah lebih utama daripada di masjid. Kan ya? Di rumah lebih utama daripada di masjid. Kenapa? Sebab di rumah hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat itu bukan nak harapkan sokongan daripada orang lain atau pujian. Tapi kalau di masjid tu lain. Kadang-kadang kita pergi ceramah, kita disuruh jadi imam. Itu pun harus kita hati-hati. Istighfar banyak-banyak, kawal diri supaya jangan sampai kita ni baca Quran ayat sampai 100 ayat. Contohnya nak bagi tahu ke jemaah, aku hufaz Quran. Allahu Akbar. Takut tu. Ya, kurangkan lagu kita sikit. Kalau lagu kita pandai 7-8 lagu, kurangkan jadi 1-2 lagu macam biasa je yang Nabi baca. Takut kerana lagu tu nanti, ya, pada awal solat tu kita okey. Tapi bila lepas-lepas tu orang kata, ustaz, suara begini, mula kembang kita. Itu pun bahaya juga. Maka saya katakan bahawa paling penting adalah mana-mana amal yang boleh disembunyikan dari pandangan manusia, maka sembunyikanlah. Kerana dia lebih mendekatkan kita kepada keikhlasan berbanding kita melakukan di khalayak ramai, lebih membuka ruang kepada riak dan sum'ah. Masa pun telah mencemburui kita. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca doa, insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, rezekikan pertemuan kami dengan Lailatul Qadarmu. Ya Allah. Ya Allah, rezekikan pertemuan kami dengan Lailatul Qadarmu. Ya Allah. Amin. Ya Allah, rezekikan kami dengan Lailatul Qadarmu. Ya Allah. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof atas kupasan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu amalan malam nuzul Quran. Terima kasih juga buat para penonton yang setia bersama dengan kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, dan jangan lupa untuk saksikan program kita setiap hari. Moga-moga ilmu yang kita dapat kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Jadi kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.